Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan beberapa perlawanan melibatkan kelab ternama di Eropah. Di Ligue 1 Perancis, Paris Saint-Germain menang cabaran pasukan Monaco dengan jaringan 5-2 dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 Perancis. Bundesliga Jerman, Bayern Munich menang tipis 1-0 ke atas pasukan Köln dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Bayern kembali ke pesada Bundesliga. Bayern Munich kembali menerajui Bundesliga Jerman selepas menang tipis ke atas pasukan Köln 1-0 pada awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun dilihat terpaksa bertekus lumus sebelum dapat menewaskan pasukan yang berada di kelompok bawahan liga melalui jaringan tunggal yang dihasilkan oleh Harry Kane pada minit ke-20 permainan. Bayern kini berada di atas dengan mengumpul 32 mata, mengatasi pasukan Bayer Leverkusen yang hanya ketinggalan 1 mata sahaja. Leverkusen akan turun menentang pasukan Werder Bremen pada jam 10.30 malam nanti, dan jika mereka menang, mereka akan kembali memintas pasukan Bayern Munich dengan kelebihan 2 mata. Harry Kane kini berjaya memecahkan rekod selaku pemain Inggeris yang paling banyak menjadikan gol di Bundesliga dalam satu musim dengan 18 gol, mengatasi rekod yang dipegang sebelum ini oleh Kevin Keegan pada musim 78-79 dan Jadon Sancho pada musim 19-20 dengan merekodkan 17 gol. Paris Saint-Germain kukuhkan kedudukan selaku pendahulu Ligue 1 Perancis. Paris Saint-Germain sebelum ini dilihat berada dalam prestasi yang tidak menentu. Semenjak berada di bawah kendalian Luis Enrique, kini kembali berada di landasan yang tepat untuk meneruskan penguasaan liga domestik mereka. Mereka berjaya mengatasi pasukan Monaco yang dilihat sebagai pencabar kejuaraan liga pada musim ini dengan menang 5-2 dalam perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi. Gonzalo Ramos meletakkan pasukan PSG di depan pada minit ke-18 sebelum Takumi Minamino kembali menyamakan kedudukan buat pasukan pelawat pada minit ke-22. Kylian Mbappe berjaya memastikan pasukan Paris Saint-Germain kembali di depan selepas menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-39 bekas pemain pasukan Barcelona. Ousmane Dembele menjadikan gol ketiga pasukan pada minit ke-70, diikuti oleh Vitinha menambah derita pasukan Monaco menerusi gol keempat pada minit ke-72. Monaco berjaya menambah gol kedua pada minit ke-75 menerusi Folarin Balogun, tetapi ianya sudah terlambat untuk mereka kembali mengejar kedudukan tuan rumah. Randal Colomwani yang masuk sebagai pemain gantian memastikan kemenangan besar 5-2 berpihak kepada pasukan Paris Saint-Germain dengan jaringan kelimanya pada minit ke-97 permainan. Paris Saint-Germain kini 4 mata di depan mengatasi pasukan Nice yang berada di tangga kedua dan bermain kurang satu perlawanan. Cristiano Ronaldo kini penjari terbanyak sepanjang masa. Meskipun sudah berusia 38 tahun, Cristiano Ronaldo seperti masih belum berhenti dan kembali kepada masa jayanya apabila berjaya mencatatkan satu rekod baru lagi. Al Nassr berjaya mengalahkan pasukan Al-Akhdud dengan keputusan 3-0. Tapi yang lebih menarik adalah 2 gol daripadanya adalah gol daripada Cristiano Ronaldo. 2 gol tersebut membuatkan Ronaldo berjaya mencatatkan rekod sebagai penjari terbanyak dalam Liga Division 1 dalam bola sepak sepanjang masa. Pencapaiannya yang pernah bermain bersama pasukan Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus dan juga pasukan Al Nassr menjadikan 527 gol dalam liga sungguh luar biasa, dan ini adalah gol contribution ke-63 untuk beliau pada tahun 2023. Mason Mount terpaksa diketepikan menjelang pertemuan dengan pasukan Everton pada Ahad nanti. Mason Mount yang dibawa masuk daripada Chelsea oleh pasukan Manchester United pada musim panas yang lalu, kini berdepan dengan masalah kecederaan yang akan menyebabkannya terlepas perlawanan penting menentang pasukan Everton pada hari Ahad nanti. Pemain tersebut dikatakan mengalami kecederaan ketika menjalani persiapan untuk perlawanan itu. Dia juga sudah terlepas 5 perlawanan dalam musim ini, juga akibat daripada masalah kecederaan, dan dilihat agak bergelut untuk menempatkan diri dalam kesebelasan utama pasukan. Perkara ini disahkan sendiri oleh Erik ten Hag dan berharap yang Mount akan kembali bermain sebelum berakhirnya tahun ini. Selain Mount, Ten Hag masih lagi kehilangan 2 tangguh utamanya, iaitu Casemiro dan juga Eriksen. Beliau hanya mempunyai 4 pilihan di bahagian tengah, iaitu Sofyan Amrabat, Scott McTominay, Bruno Fernandes dan juga Hanimal Mejbri. Selain itu, Tyrell Malacia, Johnny Evans dan juga Lisandro Martinez masih lagi direhatkan, dan tahap kecergasan Rasmus Højlund juga berada dalam keadaan yang meragukan.
Mauricio Pochettino sahkan Nkunku tidak akan diturunkan menjelang pertemuan dengan pasukan Newcastle malam nanti. Mauricio Pochettino mengesahkan yang penyerang mereka Christopher Nkunku tidak akan diturunkan ketika aksi menentang pasukan Newcastle United akan berlangsung pada malam nanti. Nkunku dilaporkan sudah mula menjalani latihan bersama skuad utama pasukan Chelsea sejak international break yang lepas, selepas berehat panjang akibat masalah lutut yang dialaminya. Para penyokong juga sudah tidak sabar untuk melihat aksi pemain tersebut. Namun Pochettino mengambil keputusan untuk tidak membenarkan lagi dia turun untuk bermain dalam perlawanan yang kompetitif dan berintensiti tinggi seperti ini. Pochettino menjelaskan yang Nkunku masih lagi belum pulih sepenuhnya dan dia tidak mahu tergesa-gesa menurunkan pemain itu. Saya akan terus kekal dengan Manchester City walaupun terpaksa turun ke League One, kata Pep Guardiola. Manchester City yang kini masih lagi di bawah siasatan berkenaan pelanggaran undang-undang FFP yang melibatkan sebanyak 115 kes, berkemungkinan akan berdepan nasib yang sama seperti pasukan Everton, malah lebih teruk lagi jika mereka disabitkan kesalahan. Menurut daripada pengurus mereka, iaitu Pep Guardiola, beliau akan terus bersama dengan pasukan Manchester City walaupun mereka berisiko akan turun ke League One. Ramai mendakwa yang City sepatutnya menerima hukuman seperti mana yang diterima oleh pasukan Everton, tetapi sikap berat sebelah daripada Premier League akan menyebabkan pasukan City maupun pasukan Chelsea akan terlepas daripada hukuman tersebut. Menurut daripada Pep lagi, perkara tersebut adalah di luar bidang kuasanya dan jika tercatat kesalahan menyebelahi mereka, maka dia terpaksa menerimanya dan tetap akan meneruskan tugasan bersama dengan pasukan itu. Dia juga enggan mengulas lanjut mengenai situasi yang sedang melanda pasukan Everton kerana dia tidak tahu langsung apa yang telah berlaku di sana. Real Madrid sedia tawar kontrak baru kepada Ancelotti. Real Madrid kini sudah bersedia untuk menawarkan kontrak baru kepada pengendali mereka, iaitu Carlo Ancelotti, yang akan tamat kontrak pada akhir musim ini. Perkara ini berlaku untuk mengelakkan pengurus itu pergi menyertai pasukan kebangsaan Brazil yang sedang mencari seorang pengurus baru bagi menaungi kempen pusingan kelayakan untuk kelayakan Piala Dunia 2026 yang jelas kelihatan untuk berambil pada ketika ini. Perbincangan mengenai perkara itu dikatakan sedang berlaku pada ketika ini dan Ancelotti dilihat akan bersetuju untuk menjadi coach pasukan Brazil sebaik saja kontraknya tamat nanti. Bagaimanapun, beliau tidak menolak kemungkinan untuknya terus kekal di Real Madrid, tetapi semuanya tergantung kepada keadaan. Real Madrid sudah mempunyai senarai alternatif untuk siapa yang akan menjadi pengganti Ancelotti nanti, dan di antaranya adalah dua bekas pemain mereka sendiri, iaitu Raul dan juga Xabi Alonso, serta nama Roberto De Zerbi juga berada dalam senarai tersebut. Erik ten Hag nafi mahu jual Rafael Varane. Pengurus Manchester United, Erik ten Hag, menafikan kabar angin yang mereka mahu melepaskan pemain pertahanan mereka, iaitu Rafael Varane dalam masa yang terdekat ini. Isu ini timbul selepas hubungan di antara dua individu tersebut mulai retak selepas Varane dilihat tidak lagi menjadi pilihan utama ten Hag sejak bulan September lagi. Varane lebih banyak beraksi selaku pemain gantian dan lebih buruk lagi apabila dia tidak berada dalam senarai ketika aksi derby menentang pasukan Manchester City apabila ten Hag memilih untuk menggunakan gandingan Harry Maguire dan juga Jonny Evans yang sudah pun berusia 35 tahun. Bayern Munich dikatakan menjadi destinasi paling ideal buat pemain tersebut, tetapi ten Hag menjelaskan yang mereka tidak akan menjual pemain itu buat masa ini. Dia menilai Varane sebagai seorang pemain penting dalam pasukan dan masih lagi berada dalam perancangannya. Mikel Arteta harap Odegaard akan cegas menjalani pertemuan dengan pasukan Brentford. Pengurus pasukan Arsenal, Mikel Arteta, memperjelaskan situasi yang sedang melanda Martin Odegaard pada ketika ini yang masih lagi belum cegas sepenuhnya menjelang pertemuan mereka dengan pasukan Brentford pada awal pagi Ahad nanti. Odegaard tidak menyertai kem pasukan kebangsaannya baru-baru ini dan sedang menumpukan proses pemulihan masalah pinggang yang dialaminya. Arteta berharap yang dia akan kembali cergas dan masih belum dapat dipastikan sama ada Odegaard akan kembali dalam masa yang terdekat ini ataupun tidak. Beliau memberitahu yang pemain itu sudah menjalani beberapa sesi latihan bersama pasukan dan menunjukkan proses yang agak positif, tetapi tetap bergantung kepada keadaan. Arteta juga memberitahu yang kabar angin mengatakan mereka akan melepaskan Takehiro Tomiyasu pada bulan Januari nanti adalah tidak benar sama sekali dan beliau mahu pemain tersebut terus berada di sana selama mungkin. Real Madrid masih berminat untuk dapatkan Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Real Madrid dilaporkan sedang menguruskan kembali keadaan kewangan pasukan sebagai persediaan mereka untuk cuba mendapatkan Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland nanti. Dua pemain itu kini sudah berada dalam senarai pendek mereka dalam usaha mereka membentuk semula skuad Galacticos seperti mana suatu masa dahulu. Liverpool dahului saingan untuk dapatkan Khéphren Thuram. Liverpool kini sedang mendahului saingan mereka untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Nice, iaitu Khéphren Thuram. Selain Liverpool, Juventus dan juga pasukan Inter Milan turut dilaporkan sedang berusaha untuk mendapatkan pemain tersebut yang dianggarkan bernilai lebih daripada 35 juta pound. Chelsea ubah sasaran penyerang baru mereka.
Chelsea kini dikatakan sedang mengalihkan tumpuan mereka untuk cuba mendapatkan penyerang daripada pasukan Feyenoord, iaitu Santiago Gimenez, jika mereka gagal untuk mendapatkan penyerang Napoli, iaitu Victor Osimhen. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.